Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya telah diberikan amanah untuk menyampaikan tazkirah usrah guru dengan tajuk iaitu hadis kejadian manusia dan kesudahannya. Baik, jadi saya membacakan hadis dan juga tafsirnya, iaitu karangan Ustazah Salma Ismail. Baik, jadi hadis keempat, hadis arba'in, iaitu tentang asal kejadian manusia dan kesudahan amalnya. Jadi hadis ini merupakan hadis yang keempat dari buku hadis arba'in, iaitu hadis 40 karangan Imam Nawawi, dan ia menceritakan tentang peringkat kejadian manusia, ketentuan dan kesudahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan misla zalik thumma yakunu mudghatan misla zalik thumma yursilu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa saqiyyun aw sa'id. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل عمله جنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Rawahul Bukhari wal Muslim. Maksudnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, dan baginda adalah seorang yang benar lagi dibenarkan. Sesungguhnya seseorang kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibumu selama 40 hari berbentuk air mani. Kemudian dia menjadi seketul darah selama tempoh itu. Kemudian dia menjadi seketul daging selama tempoh itu juga. Kemudian Allah mengutuskan kepadanya satu malaikat, lalu dia meniupkan roh padanya. Malaikat itu disuruh oleh Allah dengan 4 kalimah, iaitu menulis rezekinya, ajalnya, amalannya, dan celaka atau bahagia janin tersebut. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya seseorang kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga sehingga tidak tinggal di antaranya dengan surga kecuali sehasta. Takdir yang telah ditulis mendahuluinya, lantas dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia memasuki neraka. Sesungguhnya seseorang kamu akan beramal dengan amalan ahli neraka sehingga tidak tinggal antaranya dengan neraka kecuali sehasta. Lalu takdir yang telah ditulis mendahuluinya, lantas dia beramal dengan amalan ahli surga, lalu dia memasuki surga. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini kita terjemahannya itu, tafsirannya kita ada 4 perkara yang perlu diberi penekanan, iaitu yang pertama ialah ciptaan manusia secara berperingkat. Jadi hadis kejadian manusia ini menunjukkan bahawa janin berubah kepada 3 proses perkembangan dalam masa 120 hari. Dalam setiap 40 hari akan berlaku satu perkembangan. Selepas 20 hari, 120 hari, malaikat meniupkan roh pada janin tersebut dan dituliskan untuknya 4 perkara. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan di dalam Al-Quran mengenai perubahan janin, peringkat-peringkat ini dalam surah Al-Hajj.
Ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghah. Yang bermaksud, wahai umat manusia, sekiranya kamu dalam keraguan tentang hari kebangkitan, maka fikirkanlah bahawa sesungguhnya kami telah jadikan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air mani, kemudian dari seketul darah, kemudian dari segumpal daging. Hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia secara beransur-ansur dari satu keadaan ke satu keadaan yang lain, merupakan didikan Allah terhadap hamba-Nya agar teliti dalam semua perkara dan tidak tergesa-gesa. Ia mengajar manusia bahawa hasil spiritual yang sempurna melalui pendekatan berfasa, seperti mana kesempurnaan penciptaan luaran manusia yang berfasa dari sudut bentuk kepada satu bentuk sehingga bayi tersebut mencapai kematangannya. Begitulah juga peringkat-peringkat perilaku manusia untuk mencapai kesempurnaan seperti proses tersebut. Yang kedua, tiupan roh. Ulama bersepakat bahawa roh ditiupkan dalam janin selepas 120 hari janin tersenyawa, iaitu setelah sempurna 4 bulan dan memasuki bulan kelima. Ini dapat dibuktikan dengan pemerhatian dan penglihatan. Tiupan roh benar-benar terbukti dengan wujudnya pergerakan bayi di dalam rahim. Lantaran itu, ia dijadikan asas sandaran kepada hukum-hukum dan kewajipan nafkah di dalam Islam. Antaranya hikmah jangka masa iddah isteri yang kematian suami adalah selama 4 bulan 10 hari untuk memastikan rahim tersebut adalah bersih. Roh ialah elemen yang menyebabkan manusia hidup. Ia adalah daripada urusan Allah sahaja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Yang bermaksud, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu dari perkara urusan Tuhanku dan kamu tidak diberikan pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Yang ketiga, ditulis 4 kalimah semasa dalam kandungan. Setelah kandungan tersebut hidup kerana ditiupkan ruhnya oleh malaikat, maka diperintahkan kepadanya untuk menulis 4 kalimah, iaitu mengenai rezekinya, ajalnya, amalannya dan kesudahan nasib dirinya, sama ada bahagia atau celaka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui keadaan makhluk sebelum mereka diciptakan. Tiada sesuatu yang berlaku dalam kalangan mereka, sama ada iman dan taat, kufur dan derhaka, bahagia dan celaka, kecuali dengan pengetahuan dan kehendak Allah. Ilmu Allah terhadap sesuatu tidak menghilangkan kelayakan seseorang hamba memilih dan mengambil hala tuju sendiri. Allah memerintahkan hamba-Nya agar beriman dan taat serta melarang mereka daripada kufur dan derhaka. Ini menjadi bukti bahawa hamba mempunyai kelayakan untuk memilih dan mengambil hala tuju yang mereka inginkan. Jika tidak, perintah dan larangan Allah itu adalah sia-sia. Dan ini adalah sesuatu yang mustahil. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syam ayat 7 hingga 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang bermaksud, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Yang keempat, berhujah dengan qadar, yakni ketentuan Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar beriman dan taat kepadanya. Allah juga menegah kita daripada kufur dan derhaka terhadapnya.
itulah yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah ke atas kita. Maka perkara baik atau buruk yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita adalah perkara yang tersembunyi dan kita tidak mengetahuinya. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maksudnya, dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Hadis ini membuktikan kepada kita bahawa keputusan memasuki syurga mahupun neraka belum lagi dipastikan. Meskipun dia telah melakukan semua jenis amalan baik atau dia melakukan semua jenis amalan jahat. Disebabkan itu, kita tidak boleh bergantung dan kagum dengan amalan yang telah kita lakukan kerana kita tidak mengetahui akan kesudahan di akhirat nanti. Selain itu, kita janganlah merasa lemah dengan keadaan zahir manusia dari segi kecacatan dan sebagainya, kerana ukuran sebenar bagi Allah pada akhirnya adalah amalan yang akan dilakukan oleh mereka. Kita memohon kepada Allah agar ditetapkan hati kita di atas jalan kebenaran dan husnul khatimah, iaitu kesudahan yang baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maksudnya, wahai Tuhan yang berkuasa membalik-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamaku. Kesimpulan daripada hadis ini menunjukkan bahawa kekuasaan Allah dan kebijaksanaannya menciptakan manusia dengan cara beransur-ansur serta ditetapkan garisan perjalanan hidupnya di dunia. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan bahawa amal seseorang adalah syarat yang menghampirkan kepada balasan yang baik atau jahat, syurga atau neraka. Apa yang seharusnya kita lakukan ialah berusaha supaya amal yang baik itu berterusan sepanjang hayat serta memperelokkannya dan mengawasi dari perkara-perkara yang merosakkan keimanan kita. Akhir sekali, kita haruslah memelihara perjalanan hati atau jiwa daripada perubahan yang mendatangkan akibat yang celaka. Kerana perubahan inilah yang sangat kita takuti. Diharapkan perkongsian hadis keempat, iaitu hadis Arba'in, hadis 40 Imam Nawawi, berkenaan kejadian manusia ini dapat memberikan pencerahan berkenaan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Jadi yang baik daripada Allah, segala kekurangan adalah atas kelemahan saya. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.